Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita dalam video untuk menguasai dunia matematik, dan seperti yang kita jadualkan dalam video yang kedua ini, kita masuk pada fasa yang kedua dalam dunia matematik. Dan dalam fasa kedua ini ada dua yang paling penting sekali, iaitu ganti dan jodoh. Apapun untuk hari ini kita hanya melihat ganti saja. InsyaAllah esok barulah kita masuk pada jodoh. Tapi sebelum itu saya ingin tekankan balik dalam video yang pertama, siri 1, kita menguasai 4 perkara yang ada dalam setiap soalan, iaitu kad pengenalan, jasad, wajah dan sifat. Saya ingin ulang kembali sedikit ulangan semalam dalam tajuk fungsi. Fungsi sebenarnya adalah tajuk yang cukup baik untuk kita mengenali apakah dunia matematik. Okey, katalah kita ada satu gambar rajah yang mana ada sekumpulan nombor di sebelah kiri. Katalah nombornya 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita ada satu kumpulan nombor yang berada di sebelah kanan, di mana daripada kiri untuk ke kanan kita ada jasad yang katalah jasadnya X tambah 4. Okey, sebelum kita tahu apakah nombor yang di sebelah kanan, macam biasa 2, 3, 4 dan 5 adalah jasad. Dan kad pengenalan bagi jasad ini, bahasa Melayunya ialah X. Maka apabila jasad itu X, bagi 2, 3, 4 dan 5, di sebelah kanan ini, apabila X bersama dengan 2, mestilah sebelah kanan kita ada perasaan menggantikan X dengan nombor 2, kita dapat nombor 6. Okey, apabila X sama dengan 3, saya pergi laju, maka kita dapat nombor 7. Bila X sama dengan 4, kita dapat nombor 8. Dan bila X sama dengan 5, kita mendapat nombor 9. Okey, 6, 7, 8 dan 9. Kad pengenalan mesti ada kerana dia adalah jasad. Dan kad pengenalan ini kita mungkin bagi sebagai F. Maka X tambah 4 juga adalah jasad. Maka kad pengenalan yang sesuai untuk X tambah 4 adalah Fx. Fx. Jadi jelaslah apabila X bersamaan dengan 2, X bersamaan dengan 2, maka kita dapat F2, kita mendapat nombor, minta maaf, Fx tambah 1, bukan X tambah 4, bukan X tambah 1. Jadi apabila X sama dengan 2, maka jasad bagi F2, ingat F2 adalah kad pengenalan dan jasadnya mestilah 2 tambah 4, dan yang kita tahu tadi iaitu jawapannya ialah 6. So 6 adalah jasad, yang mana kad pengenalannya adalah F2. Tapi seperti yang saya berkata semalam, kad pengenalan ada banyak kad pengenalan yang merujuk kepada jasad. Okey, sekarang kita dah belajar, saya rasa semua dah belajar 2, 3 dan 4 dan 5, bahasa Melayu kita panggil sebagai objek. Apabila kita rujuk 2, 3, 4 dan 5 secara berasingan, kita panggil sebagai objek. Tetapi bila kita rujuk secara keseluruhan ke semua yang ada di sebelah kiri kita, kad pengenalan bahasa Melayu yang kita guna adalah domain. Tengok pentingnya kad pengenalan kepada jasad. Manakala sebelah kanan, jika kita rujuk satu-satu, 6, 7, 8 dan 9, kita panggil dia sebagai image. Tetapi bila kita rujuk keseluruhan semua yang ada sebelah kanan, kita memanggilnya, kad pengenalannya adalah JULAT. Julat, bahasa Inggeris kata range. Kemudian kemungkinan ada satu lagi jasad yang keseorangan di sini, katalah jasad sebelah kanan ini, katalah nombor 10,
Maka untuk kita rujuk kad pengenalan kepada kesemua sekali, termasuk nombor 10, kita tidak boleh kata julak. Kita gunakan kad pengenalan bahasa Melayu yang lain yang kita panggil dengan nama kodomen. Maknanya kodomen merujuk pada kesemua yang berada di sebelah kanan, yang mana ada unsur yang tidak ada objek. Untuk yang ini saya cuma nak anda kuasai peri pentingnya kita mengetahui bahawa setiap jasad wajib ada kad pengenalan. Okey, kita terus kepada apa yang kita nak cover untuk hari ini. Dan hari ini seperti yang dah saya dah sebut berkali-kali, kita akan cover fasa yang kedua, iaitu melibatkan ganti. Keupayaan kita untuk meneruskan penyelesaian kepada soalan matematik tambahan bergantung kepada sejauh mana anda menghayati kad pengenalan jasad, wajah dan sifat. Sebab itu saya selalu sebut, letakkan dalam minda anda keempat-empat itu. Walaupun mungkin sebahagian daripada anda nampak senang, tetapi apabila anda tidak hayati, bila tengok soalan, anda mungkin akan kecundang, tidak dapat menjawab soalan itu. Okey, so untuk itu kita melihat beberapa contoh soalan yang melibatkan apa yang saya panggil sebagai episod ganti. Kita mula dengan soalan pertama. Diberi bahawa Y sama dengan 4X tambah 2, cari nilai Y apabila X sama dengan 3. Saya besarkan, saya tak nampak yang cari nilai Y tu. Cari nilai Y apabila X sama dengan 3. Soalan ini sebenarnya kita jumpa pada peringkat menengah rendah. Apapun sebagai contoh, saya nak buat sebagai contoh. Sekali lagi saya sebut, 4X tambah 2 adalah jasad dan Y adalah kad pengenalan bagi 4X tambah 2. Jadi apabila soalan kata cari nilai Y apabila X sama dengan 3, X sama dengan 3, maka mesti kita ada perasaan bahawa kita akan gantikan X yang ada di sini dengan jasad yang diberikan oleh soalan. Ingat, 3 adalah jasad, X adalah kad pengenalan. Dalam jasad 4X tambah 2 ada huruf X, dan jasad ini kad pengenalannya adalah Y. Ingat, dalam jasad ada jasad. Saya telah sebut semalam, dalam jasad ada jasad. Dalam jasad 4X tambah 2 ada satu jasad lain yang mana kad pengenalannya adalah X. Maka apabila kita melihat X ini diberi jasadnya 3, maka kita ada perasaan yang fokus kita pada pagi ini ialah ganti. Kita gantikan X dengan nombor 3, sempurnalah apa yang kita buat. Cuma saya nak pesan sangat, jangan hashtag ini sebagai jawapan, jangan hashtag kat cikgu anda ini sebagai jawapan, kerana kita akan masuk pula fasa yang ketiga, something yang sangat-sangat penting dalam fasa yang ketiga. Tapi biar dulu, untuk hari ini kita nak kuasai dunia ganti. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Saya ambil tajuk fungsi. Diberi bahawa fx sama dengan 4x tambah 2, cari f3. Bagi anda yang perasan, cuba tengok soalan pertama dan soalan yang kedua. Soalan pertama dan kedua sama saja. Kad jasadnya adalah 4x tambah 2, tetapi yang berbeza ialah kad pengenalan kita bagikan sebagai fx. Jadi apabila soalan menanya cari F3, ingat, mulai sekarang saya nak semua yang follow tuition ini, ingat F3 adalah kad pengenalan, di mana 3 ini adalah jasad. Ingat, setiap jasad ada kad pengenalan. So kad pengenalan bagi 3 sebenarnya ialah X. Jadi logiklah apabila soalan kata cari F3, maka jawapan kepada F3 ini kita akan gantikan X
yang ada dalam jasak F dengan huruf dengan nombor 3. Saya agak jelas. Ini pun sebenarnya soalan yang cukup simple kerana anda sudah pun melalui tajuk fungsi. Tetapi anda mungkin lalu tanpa ada dunia matematik dalam minda anda. Sekarang anda tengok soalan dengan persepsi yang berbeza. Saya mengharapkan di mana apabila anda melihat Fx sama dengan 4x tambah 2 dan soalan kata cari F3, kena ingat bahawa 3 ini adalah jasak yang kad pengenalannya ada. Setiap jasak wajib ada kad pengenalan. Jadi apabila anda melihat jasak kepada Fx ialah 4x tambah 2, maka anda ada perasaan gantikan 3 dalam X yang ada di 4x tambah 2. Saya mengharapkan jelas sejelas-jelasnya. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Kita ada 2 jasak. Soalan ini bagi 2 jasak. Satu ialah jasak 5x tolak 7. Dan kad pengenalannya adalah Fx. Ingat bahawa bentuk pernyataan yang ini, F di mana X memeta kepada, adalah satu bentuk pernyataan kad pengenalan yang asal bagi fungsi. Tetapi kita boleh tukar pernyataan kad pengenalan yang asal itu menjadi pernyataan yang kita biasa jumpa, iaitu Fx. So saya nak ulang balik. Lima X tolak 7 adalah jasak. Manakala Fx adalah kad pengenalan. Jadi minda anda, apabila kita sebut Fx, maka kena ingat bahawa jasaknya adalah 5x tolak 7. Dan satu lagi yang kita ada, iaitu 2x tambah 1 adalah jasak yang mana pemilik dimiliki oleh kad pengenalan Gx. Kita ada 2 jasak. Jadi soalan A, apabila dia tanya kita cari nilai, cari fungsi G, Fx, saya mengharapkan semua faham seperti yang tadi. Dalam tajuk fungsi, bila G, Fx membawa maksud, kita akan gantikan Fx dalam jasak milik G. Tengok, saya menggunakan istilah yang sama, saya menggunakan pernyataan yang sama, jasak dan kad pengenalan. G, Fx membawa maksud jasak milik Fx ganti dalam jasak milik G. Maka apa yang berlaku, yang saya akan buat ialah jasak milik Fx adalah 5x tolak 7. Saya akan gantikan dalam jasak milik G. Di mana jasak milik G? Ini jasak milik G. So saya buat 2 dan kemudian saya gantikan X yang ada ini dengan 5x tolak 7. Dan kemudian akhiri dengan tambah 1. Kenapa saya ganti dengan 5x tolak 7? Kerana 5x tolak 7 lah jasak milik Fx yang kita ganti tadi. Anda boleh sebelum buat 5x tolak 7, anda buat 2 tulis Fx tambah 1. Tetapi tiada markah ke atas penggantian ini kerana yang anda ganti hanya apa dia? Kad pengenalan semata-mata. So tukar kepada jasak yang sebenar, dan jasak sebenarnya adalah jasak bagi Fx ialah 5x tolak 7 tambah 1. Saya agak jelas sejelas-jelasnya. Saya sempurnakan sedikit. Jawapan ini iaitu 10x dan kemudian negatif 13. 2 darab negatif 7, negatif 14 tambah 1, negatif 13. So, saya ulang balik. Ini adalah jasak milik siapa? Milik GFX. Okey, soalan B tanya cari nilai bagi GF3. Ingatkan diri anda, saya sentiasa sebut 3 adalah jasak dan dia ada kad pengenalan. Kad pengenalan kepada 3 adalah X.
ada kelainan dalam setengah soalan, cuma kita skip dululah yang kelainan itu, kita anggapkan kad pengenalan bagi 3 ialah X. Maka apa yang kita buat? 3 ini kita akan gantikan dalam jasad milik GF. 3 ganti dalam jasad milik GF. Dan kita dah cari dah jasad milik GF. Mana jasad milik GF? Ini ialah jasad milik GF 10X tolak 13. So kita gantikan X yang ada di situ dengan nombor 3. Simple as that. Kenapa ganti dengan 3? Kerana 3 kad benarannya X. Di sini ialah X tolak 13. Saya sempurnakan jawapan. Kita dapat 17. 30 tolak 13. Jika rakan anda memberikan jawapan 30 tolak 13 dan di hashtag, maka markah terakhir dia akan hilang. Kerana markah terakhir kita akan masuk fasa 3 mungkin lusa, kita kena buat sesuatu kepada 30 tolak 13. Jawapan terakhir adalah 17. Okey, kita sambung. Untuk makluman, semua bahan yang saya sediakan di bawah footnote kepada semua bahan adalah dunia matematik, seperti yang anda lihat kat sini. DM adalah dunia matematik. Dan untuk maklum, untuk reference rujukan anda apabila menyelesaikan soalan, semua nota bahan saya ada rujukan di kaki. Dan selain daripada itu, saya sediakan resipi untuk skor ADMAC. Ada beberapa resipi dan sebahagiannya anda sudah maklum. Kemungkinan ada beberapa lagi yang saya kena jelaskan. Okey, kita balik pada soalan yang keempat. Kita baca soalan. Saya guna topik kuadratik. Diberi 5 ialah punca persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah kx tolak 1 sama dengan 0 dan cari nilai k. Okey, saya minta semua yang ada di sini pada masa ini hafal atau ingat. Seperti biasa saya sebut, 5 adalah jasad. Setiap jasad wajib ada kad pengenalan. Jika 5 ialah punca, maknanya kad pengenalan bahasa Melayu mengatakan 5 adalah punca bagi persamaan kuadratik. Dan setiap kad pengenalan bahasa Melayu ada kad pengenalan matematik. Dan kad pengenalan matematik bagi punca adalah X. Ingat sampai masuk SPM nanti. Kad pengenalan bagi punca ialah X. Jadi apabila soalan kata carikan nilai K, dan K ni sebenarnya berada pada jasad 2X kuasa 2 tambah KX tolak 1 sama dengan 0. Dalam jasad ini ada huruf K yang soalan itu tanya. Ada huruf K tu. Dan oleh kerana kita tahu bahawa 5 ialah jasad milik X, dan dalam jasad yang kuadratik ini ada huruf X, maka apa yang kita kena buat? Saya rasa semua anda dah tahu. Kita kena gantikan setiap huruf X dengan nombor 5. Ingat, hari ini kita sempurnakan kemahiran ganti. Dan apabila sampai kat sini, saya sentiasa pesan, grup kita ada 2000 lebih, saya dah sebut berkali-kali, jangan buat sesuatu kepada persamaan itu, guna kalkulator dan pastikan kalkulator yang bahagi jawapannya berapa. Zaman anda mengira sudah berlalu, especially untuk matematik tambahan. Zaman anda mengira sudah berlalu, guna kalkulator jika tidak anda tidak sempat masa untuk menjawab kertas soalan mat tambah. Okey, saya agak jelas itu. Kita pergi kepada yang kelima. Cari nilai pembeza layan bagi persamaan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 1. Juga ini adalah kuadratik. Sebila soalan kata cari nilai pembeza layan, saya tanda pembeza layan ini sebenarnya adalah kad pengenalan.
pembeza layan. Dan seperti yang saya bagi tahu, setiap kad pengenalan wajib ada jasad. Bagi yang mungkin terlepas pandang semasa belajar tajuk kuadratik, saya lah kena bagi tahu pembeza layan adalah B kuasa 2 tolak 4 AC. Jadi inilah jasad milik pembeza layan. Jika anda hashtag ini sebagai jawapannya, rakan anda akan gelakkan anda kerana soalan tanya nilai. Betul ini ialah pembeza layan, tetapi dalam jasad pembeza layan ada 3 kad pengenalan, B, A dan C. Dan setiap kad pengenalan pasti ada jasad. Dan semalam kita dah tengok, atau anda sudah ketahui dah daripada pembelajaran di sekolah, bahawa A, B dan C, B, A dan C ialah jasad yang berada pada kuadratik yang soalan ni bagi. So soalan ni bagi kuadratik negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 1. Saya rasa semua boleh bagi tahu A adalah negatif 3, A sama dengan negatif 3, B sama dengan negatif 2 dan C sama dengan 1. So apa yang kita buat hari ni, seluruh tumpuan kita ialah cerita ganti. Kita gantikan B dengan negatif 2 kuasa 2 tolak 4, darab dengan negatif 3 dan darab dengan C. Jawapan terakhir, gunalah kalkulator. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Diberi persamaan kuadratik 5x kuasa 2 tolak 2x tambah 4 sama dengan 0. Dan soalan A minta kita mencarikan hasil tambah punca. Sekali lagi, you all my student, boleh memberitahu saya siapa hasil tambah punca? So hasil tambah punca adalah kad pengenalan bahasa Melayu. Rakan anda bagi jawapan sama dengan HT dan dia hashtag juga situ. Mesti dia melakukan sesuatu benda yang dia tak tahu apa sebenarnya, kerana HT bukan jawapan kepada soalan. Bila soalan nak jawapan, mesti yang anda kemukakan ialah jasad. HT hanyalah kad pengenalan matematik. Dan bagi yang dah belajar hasil tambah punca, saya rasa semua tahu jasadnya adalah negatif B per A. Inilah jasad bagi hasil tambah. Dan jika anda hashtag ini sebagai jawapannya, juga anda tidak memahami dunia matematik. Kerana jasad ini negatif B per A, ada jasad yang lain. Ada 2 kad pengenalan kat sini. Pertama ialah B dan satu lagi ialah A. Dan anda dah tahu B dengan A adalah kad pengenalan yang juga ada jasad. Untuk 2 siri ini saya sudah sebut kad pengenalan jasad. Rasanya semua orang dah okey dah. Maka saya gantikan B dengan jasadnya, dan dalam kuadratik yang kita ada ini, B bersamaan dengan negatif 2. Berhati-hati semasa mengganti. Negatif yang dah ada, negatif dalam formula jasad itu, dan negatif 2 ialah mengikut kuadratik itu bahagi dengan 5, kerana 5 adalah jasad milik A. Anda mendapat jawapan 2 per 5 ialah hasil tambah. Dan soalan B, bila dia tanya hasil darab punca, ini adalah kad pengenalan bahasa Melayu. Dan kad pengenalan matematik ialah HD atau HDP, whatever lah. Kad pengenalan kita tak tekan sangat, kerana yang kita tekan jasad. Dan jasad kepada hasil darab ialah C per A. So C per A ialah hasil darab punca. Dan ini bukan jawapan kerana kita akan ganti. Seluruh video pada hari ini ialah video ganti. C bersamaan dengan 4 bahagi dengan A bersamaan dengan 5. So jawapannya ialah 4 per 5. Okey, dan kita pergi kepada soalan terakhir. Soalan yang kedua terakhir saya rasanya. Pasal yang ketujuh. Kita ambil tajuk tingkatan 5,
bagi KBSM diberi sebutan pertama suatu janjang aritmetik dan adalah 3 dan beza sepunya ialah 5. Cari sebutan ke-8 janjang itu. Okey, soalan tanya cari sebutan ke-8. Saya raikan sebutan ke-8 adalah kad pengenalan bahasa Melayu dan kad pengenalan matematik bagi yang dah belajar. Bagi yang belum belajar, tak perlu fikir kenapa. Kad pengenalan matematik ialah T8. Dan jika kawan anda hashtag ini sebagai jawapan, dia tidak memahami dunia matematik. Dia memberikan jawapan ini kepada guru ialah jawapan yang salah, kerana yang kita nak bukan kad pengenalan, yang kita nak ialah jasad. Dan jasad bagi T8, yang ini kena terima kerana yang dah belajar dah tahu. Jasad T8 ialah A tambah 8 tolak 1 darab dengan D. Dan jika anda hashtag ini sebagai jawapan, juga tidak ada markah. Kerana dalam jasad ini ada 2 jasad. Ada 2 jasad, satu milik A dan satu milik D. Dan jika kita baca soalan, memang betul lah soalan bagi 3. 3 adalah sebutan pertama. So jasad bagi 3, kad pengenalan bagi 3 ialah sebutan pertama. Itu kad pengenalan bahasa Melayu, dan kad pengenalan matematik ialah A. Manakala 5 adalah beza sepunya, dan kad pengenalan bahasa Melayu ialah beza sepunya, dan kad pengenalan matematik ditetapkan dengan D. Maka bila anda nak menyelesaikan jasad yang kita tulis ni, jasad bagi T8, anda mesti ada perasaan ganti. A sama dengan 3 tambah 8 tolak 1, 7. Dan gantilah D dengan nombor 5. Guna kalkulator mendapat jawapan. Saya mengharapkan jelas sejelas-jelasnya. Dan untuk lebih jelas lagi, cuba kita tengok satu wajah. Okey, wajah yang ada dengan kita ialah wajah milik kuadratik. Saya ulang balik, cantiknya dunia matematik. Ini wajah. Setiap wajah pasti ada jasad. Mana jasadnya? Ini jasadnya. Ini jasad milik wajah ini, dan setiap jasad ada kad pengenalan. Ini kad pengenalan kepada jasad itu. Jasad, kad pengenalan dan wajah. Okey, seperti yang kita tahu, jasad kuadratik X kuasa 2 tolak dengan KX tambah 15. Saya mengharapkan semua yang ada dalam grup ini, 15 ada nama dia, 15 juga jasad, dan bahasa Melayu memanggil jasad ini dengan nama pintasan Y. Dan kad pengenalan matematiknya ialah C. So 15 bahasa Melayu panggil pintasan Y, dan matematik memanggil dia dengan C. Dan bila kita tengok wajah A ini sebenarnya adalah di mana lengkung wajah kuadratik ini memotong paksi Y. Maka kita boleh kata A sebenarnya bersamaan dengan 15. Kita gantikan A dengan nombor 15 kerana wajah ini menggambarkan A adalah pintasan Y, dan daripada jasad ini 15 adalah pintasan Y, maka logiknya 15 adalah milik A. Jadi kalau kita tengok sekali lalu, kita akan rasa keliru kerana kita tahu 15 sebenarnya C. Tapi kenapa pula 15 sama dengan A? Ini adalah kerana ada satu kad pengenalan A yang berada di sini, di gambar raja, dan kad pengenalan A itu berada di atas paksi Y. Maka logiklah A juga sebenarnya adalah pintasan Y. Ingatkan dalam minda anda ada banyak kad pengenalan yang merujuk kepada satu jasad yang sama. Okey, kemudian untuk mendapat nilai K, saya kena gantikan 2 kad pengenalan. Pertama adalah X kena ganti dan Y kena ganti. Saya melihat wajah yang ini, saya semua dapat wajah ini. Wajah ini ialah punca.
dan 3 adalah jasa milik X, di mana koordinat bagi wajah ini ialah 3, 0. Kenapa 0? Kerana di sini nilai Y-nya bersamaan dengan 0. Maka bila saya melihat 3, 0 dan saya dah tahu 3 ini ialah jasa yang milik X dan 0 ini mestilah jasa milik Y, saya ada perasaan ganti Y dengan nombor 0 dan X dengan nombor 3, kuasa 2 tolak K X tambah 15. Guna kalkulator anda akan mendapat nilai K yang kita kehendaki. Saya mengharapkan penerangan ini sejelas-jelasnya. Okey. Sorry, kita tak ganti lagi satu lagi. X di sini juga ganti dengan nombor 3. Barulah kita mendapat nilai K. Okey. Saya skip soalan nombor 8 C. Kita tak selesaikan soalan 8C kerana dia melibatkan punca yang satu lagi yang tiada kaitan dengan dunia ganti yang kita bincang, kita nak highlight pada hari ini. So kita dah ambil masa lebih daripada rasanya 20 minit. Saya tak nak ambil masa lama, yang penting adalah fokus, dan saya mengharapkan dengan penerangan ini anda semua sudah pun memahami apa maksud ganti yang ada dalam kebanyakan soalan matematik tambahan. Sebenarnya soalan ganti banyak dalam tajuk matematik, dan matematik tambahan dia banyak tajuk kemahiran codoh yang kita akan bincang insya-Allah esok. Jadi setakat itu untuk hari ini. Sekian, wassalam.